itu adalah gharar. Sedangkan kita tak dapat bezakan apa beza gharar dengan khatar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah saya bercakap daripada Dubai pada tengah hari daripada waktu Dubai, kerana saya telah diminta oleh ramai rakan-rakan di luar sana bila mana mereka melihat pencerahan syariah yang saya buat tentang Bitcoin dengan syariah baru-baru ini di UAE dalam bahasa Inggeris dalam keadaan masa yang agak terhad, dan ramai yang tidak mendapat gambaran sepenuhnya, dan merasai bahawa saya perlu membuat satu summary yang eksekutif, yang lengkap, yang padat untuk memberikan faedah kepada semua masyarakat Islam yang memahami bahasa Malaysia, untuk memahami apakah alur-alur dan jaringan cara pemikiran syariah algoritma bagaimana menangani isu berkaitan dengan mata wang digital. Terima kasih kepada rakan-rakan dan sahabat yang berikan pandangan untuk saya memberikan sedikit summary kepada isu mata wang digital yang merupakan satu perkara yang sedang berlaku dan akan terus berlaku, yang merupakan satu realiti yang tidak dapat kita tolak. Malah dalam syariah, pendekatan yang terbaik bukanlah mencari pendekatan yang berbentuk konservatif, pendekatan yang berbentuk literalist, tapi pendekatan yang berbentuk realist berdasarkan keadaan dan fakta yang kita boleh menguasai dengan sebaik mungkin. Jadi dalam konteks mata wang ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, mata wang ada satu perkara yang penting untuk satu tujuan sahaja, iaitu untuk memudah cara kita membeli barang dan perkhidmatan. Mata wang bukanlah merupakan satu instrumen pelaburan dari segi kedudukan yang asal. Ia diperlukan untuk memudah cara, untuk facilitate hubungan manusia mendapatkan barang dan perkhidmatan dengan menggunakan satu alat sebagai alat pertukaran, medium of exchange ataupun as-samaniyah dalam bahasa Arab, untuk kita memberikan harga dan nilai tertentu kepada barang dan perkhidmatan. Barang itu berharga RM10 dan kita bayar RM10. Jadi kalau kita nak dapatkan barang yang berjumlah RM10, kita nak tukarkan satu dengan lain agak susah dan sukar. Walaupun ia merupakan satu perkara yang telah berlaku di zaman yang lepas, tapi dengan kepesatan kehidupan ini, maka keperluan kepada mata wang merupakan satu perkara yang penting. Jadi dalam sejarah Islam secara ringkasnya, mata wang itu terdiri daripada dua bentuk logam yang mendapat kepercayaan masyarakat pada masa tersebut, iaitu berdasarkan unit emas dan unit perak yang tertentu. Setiap dinar dan dirham itu pada zaman sebelum Nabi Muhammad sekalipun, zaman-zaman pre-Islamik dan zaman kerajaan-kerajaan sebelum Islam, Roman, Greek dan sebagainya, masyarakat secara konsensus percaya bahawa mata wang yang dicetak di atas unit logam tertentu mempunyai intrinsic value yang dipercayai oleh masyarakat. Jadi mata wang itu adalah berkaitan langsung dengan kepercayaan thiqah ataupun trust daripada masyarakat untuk mereka melakukan jual beli perkhidmatan dan barang dalam masyarakat. Jadi bila Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Nabi Muhammad SAW tidak membatalkan mata wang yang sedia ada. Nabi Muhammad meletakkan alaihi salatu wassalam rukunnya, iaitu ahkamus saraf, hukum-hukum tentang pertukaran wang dengan wang. Kalau kita tukar wang dengan barang, dengan perkhidmatan, tidak jadi isu. Malah hukum riba ini hanyalah berlaku apabila berlaku wang dengan wang ataupun
Sama ada wang yang sama seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia atau ringgit Malaysia dengan US dollar, itu akan kemungkinan berlaku riba. Jadi dibawa hukum yang ketat sekali untuk kita tidak terlibat dengan riba. Adapun kalau kita menggunakan wang untuk membeli barang, perkhidmatan dan sebagainya, kita bayar, beli tiket kapal terbang, kita beli perabot, isu riba tak akan timbul sama sekali. Jadi sebab itu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, hadis yang paling terkenal dalam bidang ini, iaitu mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, bila ditukar mestilah sama kualiti dan kuantitinya, dan mestilah ditukar secara segera, secara lani, secara langsung, secara transaksi tunai. Ya dan biyadin, mislan bimasalin, sawaun bisawain. Jadi itu kriteria yang penting. Kalau kita menukarkan satu mata wang dengan mata wang yang berbeza bentuknya, seperti dinar dengan dirham, seperti ringgit Malaysia dengan US dollar, maka syaratnya hanya satu, iaitu pertukaran dilakukan secara spot ataupun lani ataupun secara yang tunai. Itulah sifat mata wang sebenarnya. Mata wang digunakan untuk sekadar memudahcarakan pertukaran pembelian barang dan perkhidmatan. Dan kalau kita terpaksa tukar, kita nak menggunakan mata wang lain, kita terpaksa ada risiko kewangan, kita ada jualan barang dalam bentuk US dollar dan kita kena hedgekan, kita kena lindung nilai mata wang yang kita akan dapat nanti daripada Amerika, daripada Jepun, takut mata wang jatuh, kita kena ada lindung nilai, kita perlu ada cara-cara hedging ataupun tahawud ataupun melindung nilai semata wang itu tidak menjejaskan keuntungan dan cost production kita. Jadi mata wang walaupun merupakan satu perkara yang sepatutnya tetap, tapi tidak berlaku begitu berdasarkan demand and supply, berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada suatu mata wang, kekuatannya dari segi ekonomi, GDP, inflasi, geopolitik, kestabilan ekonomi dan politik dan sebagainya. Mata wang juga terdedah kepada risiko naik dan turun. Kerana dalam hidup kita ini semuanya akan ada naik dengan turun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya sifat yang kekal selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fanun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu konsep bahawa apa sahaja mata wang, ke emas sekalipun, ada risiko yang tinggi naik dan turun dalam kehidupan selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada tajuk kita ini, kalau boleh bagi sikit komen kalau suara tak jelas, kalau visio pun tak jelas, kalau perlukan saya cakap dengan perlahan sikit, tolong berikan komen supaya saya dapat mengikuti jejak mengikuti penerimaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi emas itu merupakan asal pada dinar, perak merupakan asal kepada dirham. Tapi adakah itu merupakan cara syariah? Kata ulama, tidak semestinya, kerana dalam hadis tersebut disebutkan emas dengan perak sebagai asas kepada asamaniyah, kepada kematawangan kalau dalam bahasa lain. Untuk menjadikan satu perkara itu wang, dia merupakan satu perkara yang boleh menjadi alat pertukaran. Maka ulama mengatakan sebarang perkara yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantaraan, medium of exchange, dianggap sebagai wang. Apabila perkara itu diterima oleh masyarakat dan sama uruf kawasan, kampung, negeri, negara, global, itu berdasarkan level-level penerimaan masyarakat, maka itu dianggap wang. Kalau ianya dianggap wang oleh suatu masyarakat, suatu komuniti, maka ia tertakluk kepada hukum riba yang ada dalam hadis ini, iaitu hadis Ubadah bin Samit. Itu sahaja maksud hadis tersebut. Kalau ianya merupakan wang, asamaniyah, kematawangan, dari segi sifatnya, dari ilahnya adalah kematawangan, maka ianya tertakluk kepada hukum riba, iaitu nak tukar boleh tapi kena sama bentuk, sama kualiti dan kuantiti, dan sama hari masa pertukaran. Kalau sama, kalau berbeza, fa iza ikhtalafat hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeza bentuk seperti emas dengan perak, mata wang ringgit Malaysia dengan US dollar, boleh kita jual selama mana ianya berbentuk lani.
fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, tangan ke tangan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada mata wang digital pada hari ini, adakah mata wang digital merupakan mata wang yang tidak cukup syarat-syaratnya yang boleh dianggap sebagai kematawangan ataupun to be deemed as a currency of the transaction, the medium of exchange dalam masyarakat pada hari ini? Jadi timbul perbincangan yang agak intensif, perbincangan yang sihat, yang healthy, sebab kita nak menjaga kemaslahatan pengguna mata wang digital ini, sama ada di Malaysia ke di luar Malaysia ke, supaya tak tertipu dan tidak ada unsur syariah yang tidak jelas. Jadi ramai orang masih buat kajian apakah hukum dari segi syariah kepada mata wang digital, sama ada Bitcoin, sama ada Ether, sama ada bentuk-bentuk mata wang yang bentuk kripto, berdasarkan teknologi yang agak kemas dari segi kedudukannya, sebab mata wang digital ini dia punya kekuatannya bukan bentuknya, bukan penciptanya, bukan komuniti yang menerima mata wang tersebut. Ia ada kekuatan dan ada kelemahan, tetapi yang menjadikan mata wang digital yang agak luar biasa kerana ianya disokong oleh teknologi blockchain. Teknologi blockchain, teknologi yang paling mampan sehingga sekarang ini, yang boleh merekodkan sebarang coding dan sebarang maklumat tentang suatu perkara yang tidak boleh diubah sampai hari kiamat. Itu konsep blockchain yang kita pun kurang faham. Kita kena tanya orang-orang yang pakar, tapi berdasarkan textbook, berdasarkan penerangan dan penjelasan ramai pakar-pakar yang secara konsensusnya memberitahu bahawa blockchain adalah satu teknologi yang cukup mampan dari segi mensabitkan satu keadaan. Kita boleh gunakan blockchain untuk Quran, untuk sunnah, untuk data kehidupan kita, cara kita spend the money, cara kita behavior, cara kita berfikir. Kalau di blockchain kan, ia akan tetap sampai bila-bila. Kalau nak ubah memang susah dan memerlukan semua orang bersetuju untuk mengubah data tersebut, satu perkara yang agak sukar dilakukan. Seperti mana dalam hadis mutawatir. Kalau sampai peringkat mutawatir, ramai orang sahabat meriwayatkan hadis tersebut, para tabi'in dan tabi'in, susah kita nak beritahu Quran itu tidak ada. Sebab itu perkara yang diterima oleh masyarakat Islam generasi ke generasi. Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Itu juga blockchain dalam konsep bahawa sudah didatakan begitu dan tidak boleh kita ubah sampai hari ini. Memerlukan satu usaha yang cukup besar untuk mengatakan Quran itu tidak ada, Quran itu turun secara serentak dan sebagainya. Itu kita secara kiasannya untuk membuat perbandingan mudah antara apakah teknologi blockchain dengan dalam sejarah Islam dan segi hadis kita riwayatkan, mutawatirnya, cara kita sanadnya. Chain itu ada sanad dan kita kena refer balik kepada sejarah kita itu. Ini cara pembuktian suatu perkara itu berdasarkan teknologi semasa. Zaman dulu sanad, kepercayaan, kita kenal orang itu, kita tahu dia pernah jumpa dengan sahabat, dia jumpa dengan tabi'in, dia riwayatkan hadis, kita ikuti dia punya perjalanan sanad atau chain tersebut, chain, rantai-rantai sanad tersebut. Begitu juga zaman sekarang dengan teknologi, dengan codingnya, yang menjadikan segala-galanya lebih hebat dan lebih mempan dalam membuktikan bahawa blockchain itu real dan benar dan dapat dibuktikan pada bila-bila masa sahaja dengan mudah, disebabkan satu teknologi yang ada, disebabkan kemampuan manusia mencipta coding dan juga blockchain itu gabungan antara internet, pengkalan data dan juga satu teknologi yang di-chainkan, satu blok dengan blok campur jadi satu himpunan data yang mantap. Jangan tanya saya banyak-banyak sebab itu bukan kepakaran saya, tanya orang yang pakar. Saya punya penghujahan berdasarkan keterangan pakar-pakar yang telah membuat kajian tentang blockchain. Dan saya juga di syarikat saya di Dubai ditanya oleh pelabur-pelabur Islam di Saudi in particular, mereka ingin melabur dalam syarikat yang membuat perlombongan Bitcoin. Mereka tidak membeli Bitcoin, mereka ingin melabur dalam syarikat yang membuat mining, coding kepada Bitcoin. Dan syarikat saya dengan rakan-rakan di Dubai telah membuat kajian yang agak intensif
Dan Alhamdulillah selepas beberapa bulan kami telah mengeluarkan fatwa, mungkin fatwa yang pertama dalam konteks planet ini, membenarkan Bitcoin dilabur dalam konteks saham syarikat yang membuat Bitcoin tersebut. Kalaulah kita boleh melabur dalam syarikat yang melombong pengeluaran Bitcoin, begitulah hukumnya kepada asas kepada syarikat tersebut, iaitu mengeluarkan Bitcoin untuk dilagani oleh mereka yang percaya bahawa Bitcoin itu mempunyai satu sifat kematawangan ataupun sifat bentuk currency di masa hadapan. Jadi Alhamdulillah saya dan juga pengurusi penasihat syariah di Amani, iaitu Dr. Ali Al-Ghari, seorang tokoh ulama yang terkenal di dunia, dan juga lagi 2 orang tokoh ulama di Kuwait dan juga di Qatar, bersama-sama saya dan 4 orang kami telah mengeluarkan fatwa. Kita bincang bab itu kemudian nanti, sebab fatwa ini fatwa yang berbentuk private, yang berbentuk diberikan kepada klien tertentu. Jadi peringkat negara, peringkat masyarakat, umat dan global sepenuhnya, kita kena meraihkan fatwa-fatwa daripada pihak tertentu yang ada autoriti yang jelas dalam konteks Bitcoin ini, sama ada peringkat penyelia regulator seperti Bank Negara, Suruhanjaya Security, di JAKIM dan sebagainya. Jadi kita kena memberikan peluang bersemua pihak membuat kajian yang sebaik-baiknya, semasak-masaknya untuk mereka memberikan alasan mereka, sebab ini perkara baru, mungkin ada cara pandang yang beza, cara pandang yang berdasarkan data yang tertentu, dan mungkin ada sikit sebanyak perbezaan pandangan. Itu biasa dalam fiqh, tidak boleh kita jadikan sebagai isu untuk kita menjadikan dunia sempit, hitam dan penuh dengan keadaan negatif. Islam itu adalah satu perkara yang lebih luas daripada ilmu kita, luas daripada pandangan peribadi kita. Kita kena luaskan, kita kena selesakan hati kita. Syarah itu mempunyai jawapan yang banyak dalam satu perkara. Kalau tak percaya, tengoklah kitab-kitab fiqh yang lepas. Satu perkara banyak pandangan, dan itu bukan merupakan isu yang besar. Isu yang besar attitude kita, sikap kita dalam meraihkan perbezaan pandangan. Jadi dalam konteks matlawan digital ini, even di kalangan para ulama pun timbul isu-isu yang agak terlalu dalam dan terlalu teknikal, dan saya berasa menjadi tanggungjawab saya untuk mengambil satu demi satu dan membuat hujan yang ringkas, sebab ini bukan ceramah, yang bukan satu perkara yang lebih, ini hanyalah social media untuk kita nak bertukar-tukar pandangan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, ramai mengatakan bahawa Bitcoin ini ataupun matlawan digital ada ketidaktentuan yang jelas, ada risiko yang kuat. Satu hari mungkin dia akan hilang, dia tak dapat diterima oleh masyarakat, dan itu merupakan satu gharar, satu perkara yang ketidaktentuan, jahalah, ignorant, dan semua orang memetik hadis Nabi melarang kita melakukan perkara yang gharar, perkara yang jahalah dan sebagainya. Di sini satu mistake bagi saya, minta dengan izin. Yang pertama, kita merasai itu adalah gharar, sedangkan kita tak dapat bezakan apa beza gharar dengan khatar, ketidaktentuan dengan risiko. Syariah membezakan antara ketidaktentuan dengan risiko, al-khatar atau makhatir dalam syariah. Jadi itu perkara yang pertama. Setiap perkara atas dunia ini ada risikonya, dan kita tidak dapat membasmikan ataupun detach atau dealing, kita keluarkan link dengan risiko. Even tanah pun, kita beli tanah, beli kereta, beli saham, beli sukuk, beli emas pun ada risiko naik dan turun. Dan mata wang sekalipun, mata wang moden hari ini, setengah-setengah negara, mata wang itu ada risiko yang cukup tinggi kerana keberhutangan yang tinggi, hampir muflis, mungkin terpaksa keluar mata wang yang baru dan sebagainya. Satu negara yang ada di atas muka bumi ini, kalau segi risikonya, tak perlu saya sebut nama, boleh buat kajian, dia punya keberhutangan dia lebih daripada 100 kali ganda dengan GDP dia. Maknanya kalau dia dapat melakukan production selama 100 tahun pun tidak dapat membayar hutang kepada hutang-hutang luar negara. Negara yang kecil, satu pulau yang kecil, tetapi mata wangnya itu diperniagakan juga. Dan ada risiko, orang yang percaya dia ambil mata wang, tapi ada yang tak percaya dia akan ada risiko yang tinggi. Jadi risiko bukanlah muasir, bukanlah menentukan hukum dalam syariah. Yang menentukan hukum adalah gharar, ketidaktentuan. Kita beli barang itu, clear tak barang itu.
dia punya cara kita nak dapatkan, cara kita nak jual balik, di mana kita boleh serahkan, di mana boleh dapat, siapakah penjual, siapakah pembeli, apakah nilainya. Itu adalah keperluan syariah, supaya tidak ada ketidaktentuan, tidak ada kejahilan al-jahalah dalam satu perkara. Adapun perkara itu ada risiko yang tinggi, jangan kita beli takut ada kerugian, ada kejatuhan ataupun ada risiko hilang nilai. Itu bukan syariah. Itu adalah risiko manusia yang kita sebagai manusia kena ambil. Dalam mudharabah pun, saya sebagai syarikat banyak melabur, hilang duit saya. Hilang itu bukan sebab dia tidak syariah, sebab itu risiko. Melabur, membuka syarikat tapi tidak ada untung dan rugi dan terpaksa membayar hutang yang banyak. Itu perkara biasa dalam risiko manusia. Itu namanya khatar atau makhatir. Ini dalam perbincangan syariah kadang-kadang timbul orang tak faham risiko ni akan rugi, akan mungkin tidak ada nilai satu hari nanti. Itu bukan gharar, itu khatar. Jadi kena bezakan dan kena faham betul-betul apa makna gharar. Gharar kita beli barang, tapi barang itu tak jelas bentuknya. Bukan barang itu tidak nilai, bukan barang itu tidak ada nilai yang akan selamat sampai bila-bila. Itu bukan ketentuan syariah. Itu adalah risiko yang kita kena mengambil dalam membeli sebuah barang, IP, teknologi, handphone. Mungkin handphone kita beli hari ini, mungkin besok tidak ada nilai sebab adanya versi yang baru dan sebagainya. Jadi nak bincang panjang lebar ni makan masa yang agak panjang. Saya simpulkan bahawa gharar membatalkan kontrak syariah, khatar, risiko tidak membatalkan kontrak syariah setinggi mana sekalipun risiko tersebut. Sebab risiko itu adalah satu fitrah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah campakkan ke atas muka bumi ini, yang perlu ada dan memang ada dalam setiap kontrak yang kita lakukan. Tapi gharar kita kena perangi, kita kena teliti dan atasi dan semua kontrak yang melibatkan barang dengan perkhidmatan. Riba bukan isu gharar, riba isu pertukaran yang tak sama masa dan kuantiti. Bila mana kita bebas beriba, kita kena melihat isu gharar. Gharar dengan riba dua perkara yang berbeza, yang akan berlaku dalam dua konteks yang berbeza. Jarang mereka bertemu dalam masa yang sama. Sebab riba itu hanyalah terhad kepada pertukaran wang dengan wang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Adapun pertukaran wang atau barang ribawi dengan barang-barang lain, itu bukan isu riba sama sekali, itu isu gharar, isu penipuan, isu perjudian dan sebagainya. Itu yang pertama tuan-tuan, iaitu isu ketidakfahaman antara gharar dengan risiko. Saya banyak ditanya dalam banyak seminar, ni Bitcoin ni banyak risiko ni, banyak dia punya kerugian yang mungkin ditanggung kalau satu hari dia hilang dalam masyarakat. Itu risiko. Baik juga sukuk saham, mungkin syarikat itu digolongkan. Kita tahu syarikat itu besar dengan sebab berlakunya fraud, berlakunya corruption, berlakunya apa. Besok daripada RM10 jadi 1 sen. 1 sen pun tak laku. Itu risiko ya. Jadi kita jangan anggap itu sebagai satu perkara syariah. Itu perkara risiko yang merupakan fitrah dalam kehidupan kita. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, orang kata isu valuation. Mata wang kena mata wang yang kemas, dia punya kukuh dari segi nilainya. Itu dari segi teori lah. Mana ada perkara yang tetap atas muka bumi ini. Walaupun melibatkan barang yang kita sayang, yang kita puja selalu seperti emas sekalipun. Disebut Al-Quranul Karim, disebut sebagai satu perkara yang paling tinggi dan ramai orang percaya kepada mata wang itu kena berasaskan kepada emas. Itu pandangan ramai dan saya tidak beriman dengan pandangan tersebut. Mungkin masa depan saya akan bincang kenapa zaman sekarang pada hari ini emas tak sepatutnya dijadikan sandaran kepada mata wang. Banyak akan timbul isu politik, isu ekonomi dan sebagainya. Itu bab yang kedua. Saya timbulkan nak bagi semua orang buka sikit minda, dan juga satu perkara yang kita kena buka minda melihat adakah emas masih lagi sesuai dijadikan sandaran kepada mata wang pada hari ini. Even emas pun ada naik turunnya. Malah emas satu instrumen yang cukup baik dari segi kecairan. Tidak dapat dinafikan atas muka bumi ini. Waktu kita bercakap hari ini, zaman Adam, zaman-zaman Nabi sampai sekarang, sampai kiamat, aset yang paling cair, yang paling mudah kita jual, mudah kita dapatkan barang, mudah dapatkan wang adalah emas. Sebab emas itu adalah the currency of the world. Merupakan mata wang dunia. Dan
semua bentuk masyarakat yang primitif, masyarakat yang advance, masyarakat yang kaya, masyarakat di barat, di timur, orang semua beriman dengan emas, tapi not necessary dengan mata wang yang lain, termasuklah mata wang kertasnya, mata wang digitalnya. Mungkin satu hari dia akan tidak ada nilainya. Itu pernah berlaku dan mungkin akan berlaku di masa hadapan. Tapi emas satu konsep yang akan kekal, tapi risiko emas adalah dia agak volatility, dia agak turun naiknya agak ketara dalam masyarakat pada hari ini. Bukan bermakna emas itu tidak baik, bukan makna bila ada volatility emas itu tidak lagi sesuai dijadikan barang sandaran. Tetapi itulah merupakan fitrah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah campakkan ke atas emas sebagai makhluknya. Setiap makhluk ada naik dan turun, up and down. Dan sebab itu emas ini tidak lagi diterima oleh masyarakat dunia sebagai satu aset yang berkualiti tinggi dari segi untuk penyerapan nilai ataupun valuation. Dia cantik dari segi kecairan tapi tidak cantik dari segi naik turun. Adakah sebab emas itu naik turunnya begitu menjadikan ia bukan aset yang sah dari segi syariah? Tidak. Volatility bukan sebab ataupun bukan sebab yang muassir dari segi usul fiqahnya. Perkara yang kita kena renung adalah perkara yang memberikan kesan kepada hukum. As-sabab al-muassir, sebab yang inducekan, yang boleh menginvoke dan menginducekan hukum syariah, iaitu hukum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan any other element yang kita fikir-fikirkan itu adalah satu faktor yang memberikan kesan kepada hukum. Jadi volatility tidak boleh dianggap sebagai illah, sebagai sebab yang muassir, sebagai the influential ataupun the reason yang akan melakukan causation, penyebab kepada hukum syariah. Yang ketiga, orang kata juga hari ini mata wang sudah diperniagakan, Bitcoin sudah diperniagakan. Bila mana mata wang diperniagakan sebagai satu instrumen pelaburan, ia bukan lagi mata wang. Ini satu pandangan yang ramai yang cakap, yang saya pun dengar, dan banyak saya ditanya soalan begini. Betul, mungkin pencipta Bitcoin ini tidak mahu mata wang yang diciptakan itu menjadi alat pelaburan, hanya sekadar untuk memudahcarakan penukaran barang dengan satu nilai mata wang baru, iaitu Bitcoin. Tetapi sifat manusia, dia percaya benda itu baik, dan dengan adanya limited resources terhad dia punya Bitcoin ini, uniknya, maka harganya semakin hari semakin meningkat. Itu bukan salah Bitcoin, itu salah sifat manusia. Betul juga dengan mata wang sekalipun. Mata wang sepatutnya statik, tidak ada beza. RM1, $1 dengan RM3 Malaysia ringgit, itu satu perkara yang sepatutnya tetap. Tapi ada naik turun. Pernah berlaku zaman-zaman dulu RM2 $1, kemudian berlaku RM4.80 $1. Dan hari ini ya $1 dengan RM4.20 semakin strengthening our currency. Itu perkara yang biasa, dan ada orang membeli mata wang untuk pelaburan. Tak salah segi syariah. Kita boleh membeli mata wang apa sahaja, mata wang peso ke rupiah ke baht ke Thailand atau US dollar, pound sterling. Kalau kita percaya pada Swiss franc dekat Switzerland, negara yang ada mata wang tersendiri, kita boleh mengambil pendirian untuk membeli untuk pelaburan. Kita beli dengan harga tunai, kita bayar bukan margin. Ramai scam kat luar sana, dia buat pelaburan forex dengan margin. Margin itu haram, hukumnya riba dan dosa besar. Kita kena tinggalkan cepat-cepat. Yang buat margin, yang tidak ada pemilikan penuh dan tidak membayar dengan penuh dan tidak menyerahkan barang itu dengan penuh 100%, yadan biyadin sawa'un bisawain, tangan dengan tangan, penuh dengan penuh, dengan harga yang penuh, itu hukumnya haram, yang tidak boleh kita buat, dan dosa besar. Kita kena ingat, ini bukan dosa yang biasa-biasa, dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang kita anggap remeh-temeh, macam zina, macam mencuri dan sebagainya. Hukumnya bukan enteng, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi boleh dari syariah untuk kita membeli mata wang, kita simpan, dan kita boleh jual balik bila harganya memberikan kelebihan berbanding dengan mata wang asal yang kita gunakan. Kita gunakan mata wang ringgit, kita tengok nilai pada mata wang ringgit pada masa hadapan.
kita gunakan mata wang asal sebagai US dollar, kita tengok mata wang sebaliknya untuk menentukan keberuntungan ataupun tidak. Ini dibolehkan. Malah IOV syariah standard ataupun piawaian syarah yang pertama, rokam awal, yang pertama dalam mi'yar syar'i di IOV di Bahrain, satu badan mengeluarkan syarah standard of the world. Saya menjadi anggota IOV selama 10 tahun, lama dan banyak melalui pengalaman yang berbagai-bagai. Kita menamakan mi'yar yang pertama, standard yang pertama, piawaian yang pertama sebagai al-mi'yar dalam konteks al-mutajaratu fil umulat, iaitu perniagaan mata wang, bukannya penukaran mata wang. Kita namakan mi'yar syar'i dalam ahkamus saraf. Itu memang biasa dalam forex, pertukaran mata wang forex, tapi kita namakan sebagai al-mutajaratu fil umulat. Boleh mata wang diperniagakan dengan syarat kita ambil risiko dan dengan ada 100% exposure, bukan 10%, bukan 20%. Itu jadi spekulatif, menjadikan hukum itu tidak patuh syariah, hukum yang menjadikan kita sebagai pemain spekulasi dan juga bukan sebagai pemain sebenar dalam perniagaan mata wang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sentuh 3 perkara yang penting: isu gharar lawan dengan khatar atau risiko, isu naik turun sesuatu nilai mata wang sama ada mata wang yang biasa seperti ringgit Malaysia dan sebagainya, ataupun mata wang berdasarkan digital. Yang ketiga, isu melibatkan instrumen kewangan. Kita tidak boleh menghalang mereka melabur dalam mana-mana mata wang yang ada atas muka bumi ini, mata wang biasa atau mata wang yang berbentuk digital. Itu tidak menjadikan hukumnya haram, kerana itu adalah keharusan kita melakukan perniagaan mata wang dengan patuh syariah. Susah nak buat patuh syariah, kena ada 100% exposure, bukan 10% seperti margin yang dibuat dalam amalan konvensional yang banyaknya berdasarkan margin trading of the forex. Tuan-tuan dan puan-puan, berbalik pada hakikat pada hari ini, kalau mata wang digital itu dianggap sebagai mata wang yang sah dan diterima oleh satu masyarakat dan komuniti, itu juga pandangan saya pada hari ini dalam konteks Bitcoin dengan Ether, dua konsep mata wang digital. Kita perlu patuh dengan hukum syariah sepenuhnya, iaitu tidak boleh dilakukan pertukaran mata wang ini digital dengan mata wang yang lain, sama ada ringgit atau sebagainya, atau emas dengan perak, melainkan pertukaran yang tunai, yang lani, ataupun disebutkan sebagai T+2, iaitu pertukaran dalam masa 2 hari. Kerana kalau Bitcoin dengan Bitcoin cepat, tidak ada tempoh sampai 2 hari, tetapi disebabkan kita menukar Bitcoin dengan mata wang asing yang tidak berbentuk Bitcoin, apa sahaja bentuk mata wang tersebut, maka ianya perlu kepada pengesahan bank-bank dunia, dan sebab itu perlu kepada T+2, transaction date, campur 2 hari untuk melakukan due diligence, mengenal pasti siapakah pemilik mata wang, sumbernya itu bersih tak bersih, supaya dapat dikreditkan dalam akaunnya dalam masa 2 hari, T+2. Itu hukum syariah, disebut dalam IOV syariah standard. Boleh diberikan kelonggaran untuk menyerahkan mata wang yang satu lagi kepada Bitcoin punya owner dalam masa 2 hari. Kalau tidak, itu menjadi hukum riba. Ini sebagai khulasahnya, tuan-tuan dan puan-puan, hukum mata wang ini bukan isu gharar, bukan isu risiko, bukan isu valuation, tapi isu riba. Mata wang, dia punya concern yang paling besar, dan the only concern tentang mata wang adalah isu riba dari segi syariah. Adapun dari segi negara, mereka melihat dari segi supply of money, dari segi kestabilan ekonomi, dari segi konsep-konsep bagaimana mata wang dapat diserap dalam ekonomi atau dilabur dalam ekonomi. Itu fiscal policy yang saya bukan orang pakar. Sebab itu dalam konteks Bitcoin ini, kita kena berikan kepercayaan kepada negara, kepada pihak berkuasa untuk menentukan apakah sebenarnya konsep ataupun penerimaan Bitcoin. Mungkin syariahnya patuh, jelas tidak ada isu syariah, tapi memberikan kesan yang negatif, seperti memberikan peluang kepada money laundering, kepada aktiviti yang tak sihat dalam negara, sebab dia borderless dan tidak ada perantaraan, tidak masuk dalam sistem bank, dia di luar sistem banking. Mungkin akan berlaku ketirisan dari segi
kenal pastikan siapakah pemilik wang dan juga Bitcoin yang boleh digunakan sebagai pembersihan wang-wang yang tidak haram, wang yang haram yang tidak sihat dalam masyarakat. Kita serahkan kepada budi bicara pihak regulator, dan saya difahamkan di peringkat negara pun sudah ada kecenderungan membenarkan Bitcoin dengan syarat ia perlu dibuat secara pelaporan yang kemas. Mesti ada konsep reporting kepada pihak tertentu. Ini satu pendekatan yang cukup menarik kerana Bitcoin ini mungkin memberikan masalah yang besar kalau tidak dikawal selia. Saya punya talk pada pagi ini atau petang ini adalah berkaitan dengan letak pandangan syariah sahaja. Kacamata syariah bagaimana melihat suatu mata wang itu dibentuk dan diselia dan diperhatikan dan dikawal oleh minda syariah dalam konteks kita memahami mata wang yang sebenarnya, termasuklah mata wang yang baru yang pastinya akan datang dan pastinya dalam masyarakat hari ini. Kerana kita tahu bahawa dengan masyarakat dunia yang berbeza pendapatan, tidak ada equality yang baik, maka mata wang digital merupakan mata wang harapan ramai orang masyarakat. Kerana kalau kita tidak ada kemampuan keuangan yang baik, kita tidak boleh menjadi pelanggan bank. Maka tidak menjadi pelanggan bank, kita tidak boleh ada kredit kad. Sedangkan dalam dunia pada hari ini, sebarang transaksi perlukan kepada kredit kad dengan online, dengan e-commerce. Nak beli barang kena ada kredit kad, nak kita nak swipekan supaya dapat pembayaran kepada pihak yang tertentu. Sebab itu Bitcoin ataupun digital currency satu peluang yang besar kepada ramai masyarakat dunia, di Indonesia, di China, di India, yang kebanyakan mereka adalah bukan bankable. Ini satu benda yang positif, tapi perlu juga kawal selia supaya setiap orang boleh terlibat dalam financial inclusion, tapi dengan dikawal selia dengan keadaan yang lebih baik untuk memudah carakan orang membeli barang walaupun mereka tidak ada akaun di bank, iaitu menggunakan mata wang digital. Ini satu perkara yang kita kena lihat. Saya tidak mahu cepat-cepat memberikan pandangan itulah yang paling terbaik. Saya hanya memberikan pandangan peribadi dalam konteks syarikat saya di Dubai dengan beberapa orang pelanggan di peringkat antarabangsa, bagaimana melihat mata wang digital sebagai mata wang yang sah dari segi syariah dan bagaimana ia memberikan peluang kepada pendemokrasian kematawangan dalam konteks dunia pada hari ini kepada ramai penduduk dunia, global citizen yang belum ada akaun di bank kerana kemampuan kewangan yang rendah dan kerana faktor-faktor sosioekonomi, dan mereka memerlukan satu mata wang yang baru untuk memudahcarakan mereka terlibat dalam industri dunia pada hari ini sebagai pembeli, pemborong, peruncit dan sebagainya. Malah as we speak hari ini pun terdapat banyak lagi bentuk mata wang yang kita tak nampak, seperti kita membeli barang dengan memotong top up ataupun unit percakapan dalam handphone kita. Banyak negara mereka boleh beli barang dengan kita kurangkan RM100 equivalent talk time dengan kita mendidakkan masa tersebut daripada handphone kita, dan pihak penjual boleh buat claim kepada pihak syarikat telekomunikasi dengan menukar unit time ataupun masa bercakap dengan wang. Itu juga bentuk mata wang yang baru. Jadi kesimpulannya, saya tidak mahu memanjangkan perbincangan, dah lama saya bercakap ni. Kita nak buka minda kita, kita melihat, kita memahati dan kita melihat sifat-sifat mata wang dan apakah yang boleh tidak menjadikan suatu itu mata wang, dan jangan kita terpengaruh dengan aspek-aspek luar yang tidak menjejaskan sifat mata wang, seperti aspek turun naik harga, seperti aspek risiko yang tinggi, dan juga aspek ia merupakan telah menjadi instrumen pelaburan. Itu adalah aspek eksternal yang berlaku juga dalam mata wang yang biasa dan juga dalam emas dan perak sekalipun. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, saya memberikan satu kupasan yang agak panjang lebar dengan agak balance supaya kita ada peluang masing-masing untuk melihat, mengkaji, membuka minda kita. Dalam Islam ini yang penting bukanlah ilmu, yang penting adalah wisdom, hikmah dalam kita berinteraksi dengan ilmu. Jadi kita gunalah hikmah kita, tanyalah orang yang pandai-pandai, tanyalah pada pihak penguasa, pihak yang ada autoriti. Tetapi kita sebagai pakar syariah,
seperti ramai lagi di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, kita buat kajian, kita buka, bertanya dan memberikan soalan-soalan yang relevan untuk mendapat jawapan yang relevan untuk kita menghimpunkan data-data kita menjadi orang yang lebih konsisten dan juga koheren dari segi kita melihat isu-isu yang melibatkan hukum syariah, termasuklah dalam bab Bitcoin ini. Amaran saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan juga yang mengetahui, jangan gunakan peluang ini untuk melancarkan skim-skim pelaburan yang scam, yang penipuan, seperti binary misalnya. Ramai orang melancarkan skim sebagai collective investment. Kita melabur dan dikatakan pelaburan kita yang sedikit ini digunakan untuk melabur dalam Bitcoin yang sudah berharga $10,000 pada hari ini, dikumpulkan RM1, dan itu dianggap sebagai penipuan. Melainkan kita dapat buktikan wang kita yang dikumpulkan ini, kolektif ini, benar-benar dilaburkan dalam Bitcoin dengan harga yang ditetapkan dan juga dengan 100% exposure, supaya cukup hukumnya tangan dengan tangan, iaitu spot, dan juga supaya tidak ada berlaku penangguhan dari segi penyerahan barang. Itulah satu amaran saya dan ingatan saya kepada ramai orang-orang yang kesempatan untuk menipu masyarakat kita dengan sikit kelonggaran fatwa. Mereka masukkan scam atau skim penipuan yang ramai orang masyarakat Islam mudah tertipu dengan perkara-perkara yang tidak logik dan tidak di soal periksa terlebih dahulu. Apa yang lebih apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri dan kita nak compliment each other, saya bersedia dengan rasa terbuka hati dan jiwa untuk mendengar pandangan tuan-tuan dan puan-puan. We are not perfect dan ilmu juga tidak ada tahap yang tertentu, dia berkembang selalu dinamik dan robust dalam kita melihat isu-isu dalam masyarakat. Saya juga seorang pelajar syariah seperti mana tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa belajar, mengkaji, membuka minda dan luaskan cara soalan kita. The right question will open up the right answer to most of the question yang kita rasa was-was dan rasa syubhah dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam. Kita berjumpa lagi dalam siri yang lain. Terima kasih kepada ramai yang mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan dapat menjawab beberapa soalan dan dapat memberikan summary kepada apa yang saya sebut di seminar syariah dengan Bitcoin di UAE dalam 2 hari yang lepas dalam bahasa Inggeris. Mungkin ramai yang tak dapat mengikuti dengan baik dan juga dengan bentuk yang lebih komprehensif. Mungkin sedikit summary ini memberikan sedikit ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dalam perjalanan ilmu kita mencari al-haq dan meninggalkan yang batil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.